Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sudah dengarkan cerita Abang. Abang doakan semua yang menonton cerita Abang pada hari ini sentiasa dipermudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abang hari ini nak sampaikan dua cerita. Cumanya cerita kali ini memang agak sedikit panjang, terutama cerita yang nombor dua. Jadi diharap semua bersabar. Hari ini rambut Abang masih panjang sebab tukang gunting Abang anaknya kena HFMD. Lebih kuranglah penyakit tu kan. Jadi Abang tak dapat jumpa dengan tukang gunting Abang, aka adik Abang. Jadi Abang sebelum mulakan cerita, Abang minggu lepas Abang ada beli satu dessert dekat Facebook. Lepas tu dessert tu sedap sangat. Abang rasa sebab dalamnya ada sagu rendang, lepas tu ada agar-agar, lepas tu dicurah dengan, kalau tak silap Abang, macam santan, tapi sedap gila, manis-manis buah. Lepas tu Abang pun tergerak, kalaulah Abang bantu si penjual ni iklankan dalam YouTube Abang, moga-moga dia mendapat rezeki tambahan lebih. Jadi Abang kontak tuan punya kepada dessert tu. Lepas tu bila dia dengar suara Abang, dia cakap dia macam pernah dengar. Abang cakap lah, abang-abang Jo yang buat YouTube. Ya Allah, terus dia terjerit. Dia terus teruja, ni Abang Jo ke? Abang cakap, relax, Abang bukan artis, Abang hanya pencerita dekat YouTube. Cerita pun ambil cerita orang aja, bukan cerita sendiri. Jadi Abang cakap, boleh tak kalau Abang nak tolong jualkan, tak payah bagi komisen apa-apa, cakap just nak tolong jualkan, tolong sesama kita rakyat Malaysia. Jadi dia kata dia berbesar hati sangat-sangat. Jadi kalau siapa-siapa nak rasa dessert yang Abang maksudkan, iaitu gabungan antara santan, sagu rendang dan juga agar-agar, boleh tekan link yang Abang sediakan dalam ruangan info. Dan disertakan juga dengan gambar yang Abang ambil. Abang tak reti nak ambil gambar, jadi Abang ambil gambar seadanya. Memang sedap gila. Korang pernah dengar, kalian semua pernah rasa biskut yang Abang propose kan? Sama sedapnya. Gila, sedap betul. Memang soy sedapnya. Jadi itu sajalah yang Abang nak iklankan. Moga-moga iklan yang Abang buat ni. Satu lagi, jualannya hanya di sekitar Melaka. Sebabnya dia buat secara kecil-kecilan untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi sekitar Melaka je lah. Siapa-siapa orang Melaka yang nak rasa dessert yang Abang maksudkan, boleh tekan link yang Abang sediakan dekat ruangan info. Moga-moga rezeki penjual bertambah, rezeki kita pun bertambah sebab sama-sama membantu. Okey, itu je. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku dekat satu madrasah dekat Kuantan, Pahang. Berlaku kalau tak silap Abang tahun 2013. Disampaikan kepada Abang oleh seorang budak lelaki namanya Hadi. Tapi Abang tak nak guna nama Hadi, Abang tukar kepada nama Azrul, nama yang dicadangkan oleh penonton Abang. Azrul cerita dekat Abang, dia masuk madrasah tu pada tahun 2012. Tapi kisah ini berlaku pada tahun 2013. Kisah ni di antara dia dengan seorang lagi junior dia yang dinamakan Poji. Nama sebenarnya tak dapat Abang nak bagi tahu. Cerita dia macam ni. Pada tahun 2012 dia masuk dekat madrasah tu untuk belajar agama. Jadi tak ada masalah, semuanya okey. Okey, fine je. Tapi pada tahun 2013 berlaku kemasukan pelajar secara beramai-ramai. Jadi disebabkan pelajar yang masuk tu terlalu ramai, pihak pengurusan sekolah ataupun madrasah ni gunakan bangunan yang dah lama tak digunakan untuk dijadikan asrama. Jadi pihak madrasah dan juga beberapa orang guru minta tolong murid-murid bersihkan kawasan bangunan lama yang ada dekat madrasah tu untuk dijadikan asrama. Sebelum ni bangunan lama tu taklah terlalu lama tapi tak digunakan. Atas sebab apa Azrul tak tahu. Tapi selalu kawasan tu dijadikan store. Disebabkan ramai sangat pelajar yang masuk pada tahun tu, nak tak nak bangunan lama tu ditukarlah menjadi asrama. Dan lebih seronok lagi, asrama yang baru ini akan menempatkan pelajar-pelajar senior.
Jadi pelajar-pelajar junior diletakkan bangunan asrama sedia ada, tapi asrama bangunan yang dah lama tak guna ni diletakkan pelajar-pelajar tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan seterusnya. Standard lah tu. Sini-sini kena dulu. Jadi Azrul cakap pada hari dia orang buat pembersihan tu tak ada masalah, susun katil, susun almari. Tapi dalam banyak-banyak kawan, ada seorang kawan dia yang dinamakan Poji. Poji ni daripada mula-mula masuk sampailah ke sekarang, dia kata dia ada kelebihan untuk rasa dan nampak makhluk-makhluk alam sebelah. Dan setiap kali kalau dia nampak, dia akan beritahu dengan Azrul. Dia cakap, Azrul, aku ada nampak macam ada benda gini-gini lah. Dia kata, yang ni rambut panjang sebelah pokok ni ada pula yang tergantung. Yang ni kepala terpusing-pusing. Contohlah macam tu. Jadi selalulah Azrul ni dengar cerita daripada Poji, macam-macam yang Poji ni nampak. Jadi sewaktu membersihkan asrama tu, Azrul ni matanya melingas. Abang tak tahu kalau orang lain cakap apa, tapi matanya ke kanan ke kiri, seolah-olah dia macam memerhati sesuatu dan berhati-hati bila dia nak mengalihkan barang. Mula-mula Azrul rasa macam tak ada apa pun budak ni, tapi bila dia tengok si Poji ni, muka dia macam pucat lesi, lepas tu macam terkejut-terkejut sikit, jatuh barang terkejut, orang lalu belakang dia terkejut, dia pun tanyalah dengan Azrul, dia tanyalah dengan Poji, Poji, kau ni kenapa? Lepas tu Poji cakap, asrama ni ada yang tak kena. Aku tak nampak, tapi aku dapat rasa lain macam. Sebenarnya asrama ni adalah penempatan makhluk alam sebelah, dia kata. Tapi bila Azrul dengar macam tu, dia memang tak tolak. Dia memang tahu apa yang Poji cakap tu betul. Dia boleh rasa. Dia boleh rasa yang Poji cakap ni bukanlah benda-benda tipu. Jadi selepas dikemas-kemaskan katil, Azrul ajak Poji tidur katil yang sama. Dengan kata lain, katil ni 2 tingkat. Azrul tidur tingkat bawah, Poji tidur tingkat atas, dan katil diorang letak dekat tepi tingkap. Okey. Jadi malam tu adalah malam pertama diorang duduk dekat asrama baru. Bukanlah asrama baru, tapi asrama yang dibersihkan semula. Jadi bila habis minum petang, minum malam, makan malam, semua dah habis, diorang pun naik ke asrama dan diorang pun mulalah berborak-borak. Tapi waktu nak borak-borak tu, kalau dah ramai-ramai jumpa budak lelaki, ada 2 je cerita, sama ada makwa ataupun cerita seram. Jadi makwa budak-budak madrasah tak akan nak cerita makwa kan. Kalau kita, macam abang kita ni ialah cerita, tapi yang madrasah ni lebih pada cerita seram lah kan, selain daripada cerita-cerita yang berfaedah. Cerita seram lah kan. Jadi dalam banyak-banyak kawan, semua tahu yang Poji ni jenis nampak. Jadi tanya dengan Poji, kau ada tak nampak apa benda penampakan, apa benda kat sekolah ni? Mula-mula Poji tak nak cerita sebab dia kata dia rasa takut. Sebab tempat ni dia rasa memang pelik, dia kata. Tapi lama-lama bila dia asak-asak dengan kawan-kawan dia, Poji ni jadi gairah lah kan. Bila dah kawan dah puji, engkau lah pencerita seram yang paling bagus kat sekolah kita. Engkau cerita kita orang boleh kecut perut, rasa macam tak terkencing tengah jalan. Macam tu lah. Jadi Poji pun rasa gairah. Dia pun cerita lah. Dia cerita. Abang pula yang gairah. Dia cerita lah. Kalau kau nak tahu kat sekolah kita, dekat pokok besar ni ada sekian benda. Dekat tangga ada sekian benda. Dekat padang ada sekian benda. Dekat tandas pun ada sekian benda. Jadi tiba-tiba ada seorang tanya, kat bangunan yang kita duduk malam ni ada sekian benda tak? Tu Poji pun senyap. Aku tak nak beritahu. Tapi kalau aku beritahu, aku sendiri akan takut. Tapi bila dah diasak-asak, akhirnya Poji tu beritahu, betul, memang ada. Tapi kita tak kacau dia dan dia tak kacau kita. Azrul, dia dengar je daripada jauh apa yang budak-budak ni borakkan. Azrul tak masuk dalam perborak-borakan tu. Sebab Azrul kata itu dia tak seronok sangat nak cerita kisah seram. Tapi dia tak sangka dia dengan Poji mengalami peristiwa yang lain macam seram pada malam tu. Jadi lepas dah habis cerita, tiba-tiba Poji cakap dengan Azrul, "Weh," dia kata, "boleh tak aku tidur katil bawah dengan kau?" Lalu Azrul kata, engkau tadi cerita kisah seram, dah sekarang kau pula yang takut. Lain kali jangan buat pasal, jangan dia cerita kisah seram, nanti kita juga yang huru-hara. Poji cakap, aku tak nak cerita, tapi budak-budak tadi asak-asak aku, jadi aku rasa seronok nak ceritakan. Jadi nak buat macam mana dah terlepas. Azrul kata macam ni, aku tak boleh bagi kau tidur dekat satu katil dengan aku sebab aku rasa tak selesa, aku rasa panas.
Jadi kalau kau nak tidur, kau rapatkan katil sebelah, dengan kata lain katil sebelah tu kosong. Kau rapatkan katil sebelah dekat dengan katil aku, jadi kita tidur berdua. Tapi aku tak nak tidur dekat katil kau, aku nak tidur tepi dinding. Dengan kata lain, dinding katil Azrul, lepas katil Azrul katil Poji, lepas tu barulah laluan. Okey, lepas tu dia orang pun tidurlah tengah malam. Waktu nak tidur tu Azrul cakap dengan Poji cakap dengan Azrul, Azrul boleh tak kalau kita pindah tempat sebab dia dah rasa tak sedap. Poji nak tidur tepi dinding, dia minta Azrul tidur dekat tempat dia. Azrul kata tak nak, dia kata sebab Azrul pun dia rasa macam tak sedap-sedap juga dah tadi dengan cerita hantu kan. Jadi dia orang pun teruslah tidur. Dekat pukul 3 pagi Waktu tu dia kata terjaga, Poji terjaga, pukul 3 pagi sakit perut. Jadi Poji ni pun kejutlah si Azrul. Dia kata, aku nak, boleh tak temankan aku pergi tandas? Waktu tu Azrul rasa marah gila. Tadi sebelum tidur kau tak nak pergi tandas, kau tak nak membuang siap-siap. Ini pukul 3 pagi, aku tak nak teman. Azrul cakap, alah tolonglah teman. Salah. Poji cakap tolonglah teman. Azrul kata, bukan aku tak nak teman. First, aku malas, aku mengantuk. Yang kedua, tandas tu tak adalah jauh daripada asrama kita. Dan tandas tu 24 jam nyalakan api. Lampu lah. Nyalakan lampu. Jadi tak ada benda kau nak takut. Tapi Poji pujuk juga Azrul, tolonglah teman, tolonglah teman, tolonglah teman. Jadi bila dah banyak kali minta tolong, dipaksa-paksa, diasak-asak macam tu, Azrul pun cakap, yelah, jomlah kita pergi tandas. Jadi si Poji pun nak turunlah daripada katil. Tiba-tiba Poji baring balik. Daripada nak turun tu, semangat nak turun, agaknya dah memulas-mulas teruk. Tiba-tiba dia baring, dia selubung badan dia daripada kaki sampai ke kepala. Azrul pelik. Ni tadi kata nak buang air, nak memerut. Kalau cakap berak rasa macam tak senonoh pula. Nak memerut, dia kata, ini tiba-tiba kenapa tak jadi? Kata, tiba-tiba tak jadi tu yang rasa pelik. Dan bila dah tak jadi macam tu, Azrul pun baring balik lah. Bila Azrul baring, Poji rapatkan badan dengan Azrul. Azrul rasa marah lah. Kenapa pula kau rapat-rapat? Tidur sana. Dia tolak-tolak. Lepas tu Poji bisik kat telinga Azrul, sebelah katil aku ada gula-gula. Aku tak berani. Jadi si Azrul ni ingat Poji ni main-main. Jadi Azrul ni pun bangun merangkak dan tengoklah ke bawah katil, ke tepi katil kan. Tengok ke katil. Kata Azrul, memang betul-betul gula-gula tengah baring. Alamak. Gula-gula tu tengah baring. Cantik je kejadiannya. Jadi Azrul pun malas nak banyak bising. Azrul pun baring semula ke tempat dia. Waktu baring tempat dia tu, Poji rapat betul. Dia dah ketakutan. Mereka berdua ni, kata Azrul, dia dah takut, Poji pun dah takut. Tiba-tiba Poji cakap, boleh tak kita pindah tempat? Aku nak tidur dekat tepi dinding. Aku tak nak tidur, nanti aku takut benda tu naik. Azrul buat bodoh je. Dia tak nak cakap ya, tak nak cakap tak. Dia kata nanti kalau cakap ya cakap tak, nanti kan bertelagah atas katil, hara pula. Dia diam je. Poji dah menangis dah. Tolonglah, aku tak tidur kat tepi dinding. Azrul diam je, tak nak layan. Buat bodoh je. Tapi Poji buat tindakan yang luar biasa. Dipanjatnya Azrul. Dia tidur atas Azrul. Azrul mengelupo. Terpaksa Azrul bagi laluan supaya Poji punya badan jatuh ke tepi dinding. Dan akhirnya Poji berjaya tidur tepi dinding dan Azrul tidur sebelah dia. Tapi Azrul kata dia tidur menghadap Poji. Dia tak nak tidur menghadap katil yang tu. Sebab dia kata kalau dia menghadap, takut benda tu masih ada lagi. Dan akhirnya dia orang tertidur sampai ke subuh. Dan dia orang tidur berapat-rapat, hempit-hempitan kerana sebab terlalu takut. Dan besok pagi bila bangun subuh, tengok memang tak ada apa-apa lah. Agaknya dia dengki kejap aja, tapi kejap tu lah kita rasa macam terlalu lama. Dan cerita tu disampaikan, tersampailah. Poji ceritalah, kecoh Poji cerita. Satu sekolah tahu, baik junior yang baru masuk tahu, ramai lah yang kecut perut. Jadi pada waktu tu heboh dekat madrasah kat Kuantan tu, macam mana Poji dengan Azrul dikacau oleh gula-gula. Tapi diorang tak cerita yang Poji panjat badan Azrul, tidur atas badan Azrul sampai ke Azrul terpaksa bagi laluan. Tu dia tak cerita. Sebab tak elok cerita benda tu, takut menjadi fitnah yang bukan-bukan.
Cerita yang kedua ni memang betul-betul special. Orang yang cerita ke abang ni, Makcik Mazni. Abang letak nama dia Makcik Mazni, bukan nama sebenar. Makcik Mazni cerita ke abang depan-depan. Memang depan-depan datang rumah abang, cerita bulat-bulat ceritanya berkenaan dengan pengalaman dia dengan mak dia berlaku pada 1970-an di sebuah felda di negeri Pahang, tapi lokasi abang tutup tak beritahu. Jom kita dengarkan teruskan ceritanya. Dekat satu felda dekat Pahang ni saat 1970-an ni, memang orang-orangnya terkenal. Orang dekat situ, ada seorang perempuan yang sangat terkenal dekat felda tu. Dia punya pekerjaan adalah bidan. Dan bertambah terkenal dia lagi, semua orang tahu yang dia ni bidan yang mengamalkan ilmu hitam, ilmu jembalang. Setiap kali nak nyambut kelahiran bayi, memang dia akan panggil jembalang untuk tolong dia. Macam itulah lebih kurang dia punya modus operandi menyambut kelahiran. Jadi mula-mula orang tak tahu. Orang panggil lah sebab dia ni mulut ramah lah. Kita namakan dia sebagai Mak Ani. Mak Ani ni jenis mulut ramah. Ramah dengan ramai orang. Muka dia cantik, badan dia solid mengikut ceritanya. Memang cantik, mulut ramah. Jadi dia beritahu, Mak Ani ni bidan. Jadi kalau ada sakit-sakit, nak lahir-lahirkan bayi, panggil Mak Ani. Mak Ani boleh tolong. Pada waktu ni orang tak tahu tu dia pakai jembalang. Jadi ramailah yang ambil Mak Ani ni sebagai bidan. Tapi daripada seorang ke seorang akhirnya tersebar cerita yang Mak Ani ni mengamalkan ilmu hitam. Jadi dekat dalam felda tu pula ada seorang imam, Imam Jamal nama dia, memang sangat alim dan baik. Jadi bila Imam Jamal ni dengar Mak Ani ni gunakan ilmu hitam untuk menyambut kelahiran, Imam Jamal ni dia rasa bertanggungjawab nak menegur amal ma'ruf nahi mungkar. Arab dah keluar. Dia nak menegur si Mak Ani ni jangan gunakan ilmu hitam untuk perkara baik macam ni. Jadi Imam Jamal tu pun pergilah rumah Mak Ani. Bila sampai ke rumah Mak Ani, dia tegurlah Mak Ani tak boleh buat macam ni. Mak Ani kena buang ilmu-ilmu ni. Ilmu-ilmu ni tak bagus. Boleh Mak Ani jawab, engkau apa tahu? Engkau imam muda, engkau tak tahu apa-apa. Ilmu ni aku dah warisi sejak turun-temurun 17 keturunan. Kau tahu apa? Engkau baru setahun jagung jadi imam. Tak pasal-pasal Imam Jamal tu kena tapau. Jadi bila dah dengar macam tu, Imam Jamal rasa macam risau juga sebab Mak Ani tak nak dengar nasihat dia. Jadi Imam Jamal pun balik. Bila dengar orang-orang felda tu dengar yang Imam Jamal ni dah bergaduh dengan Mak Ani ni, jadi ramai-ramai orang kampung boykot, tak nak ambil Mak Ani untuk jadi bidan. Nak dijadikan cerita pada masa yang sama ada bidan-bidan lain yang muda yang datang kampung tu, felda tu untuk jadi bidan. Ditambah pula pada waktu tu dah mula dibina klinik kesihatan ni. Abang pun tak payah nanti kalau kawan-kawan abang yang berasal daripada felda beritahu rasanya macam klinik kesihatan. Jadi dekat felda tu dibinakan klinik kesihatan. Jadi orang dah tak nak gunalah Mak Ani untuk jadikan bidan. Ada bidan yang lebih muda, ada pula nurse-nurse atau doktor yang boleh bagi bantuan untuk melahirkan anak. Jadi khidmat Mak Ani tu dilupakan. Tapi Mak Ani tak putus asa. Mengikut cerita yang abang dapat, selepas kejadian gaduh dengan Imam Jamal tu dan orang ramai mula dah tak ambil dia hantar polong. Habis felda tu kena serang. Malam-malam orang sampai takut nak keluar rumah sebab polong. Abang berani pula nak sebut benda-benda tu malam-malam ni. Mungkin seram juga. Pol. Jadi boleh bayangkan dihantar setiap rumah, sampaikan budak-budak yang nak pergi mengaji jadi takut. Pakcik-pakcik, abang-abang yang nak lepak kat kedai kopi jadi takut. Kak merata-rata polong. Dan bila orang minta tolong pada Imam Jamal, akhirnya Imam Jamal dapat buat ikhtiar melalui solat hajat dan dapat kalahkan Mak Ani ni. Dan gangguan polong tu akhirnya bertahan seminggu je dan akhirnya polong tu hilang. Mak Ani punya marah, tapi Mak Ani tak boleh buat apa-apa sebab dia punya
kuasa, dia punya ilmu tu terkekang dengan ilmu yang ada pada Imam Jamal. Walaupun Imam Jamal tu muda dan dia tu dah tua, dah beberapa generasi ambil ilmu jembalang ni, tapi Imam Jamal gunakan ilmu yang benar, ilmu yang minta pertolongan daripada Tuhan, pada Allah Ta'ala, jadi settle. Kes Mak Ani ni senyap macam tu je. Dan Mak Ani sejak daripada tu memang dah tak jadi bidan lagi. Mana-mana orang jumpa berselisih dengan Mak Ani, tak ada dia tegur-tegurnya. Takut polong tu datang kat dia orang. Jadi setakat salamnya, Mak Ani khabar? Baik. Tak baik dia kata. Aku dah tak ada duit ni, tak ada pendapatan. Jamal haram tu yang buat. Setiap kali orang jumpa, dia maki-maki ni Imam Jamal. Sebab Imam Jamal lah membuatkan dia punya sumber pendapatan tu tak adil. Dan Mak Ani ni ada ramai anak tau. Ada ramai anak dan abang tak nak beritahu lokasi sebabnya, lokasi sebenar sebab anak-anak dia masih ada lagi. Anak-anak dia pun dah tua. Abang sambung cerita Jadi senyaplah macam tu, aman bahagialah Felda tu, tak ada lagi gangguan polong dan Mak Ani pun tak adalah tawar-tawarkan diri untuk menjadi bidan. Dan ceritanya bermula bila Makcik Suhaila, suami dia, dan Mazni pindah dalam Felda tu. Yang cerita ke abang adalah Makcik Mazni. Maksudnya yang bernama Mazni ni. Ini berlaku waktu dia kecil-kecil. Jadi diorang beranak ni ada keluarga ni ada mak, ayah, ada seorang kakak dan Mazni. Diorang berempat ni pindahlah dekat dalam Felda tu sebab diorang baru dapat rumah dekat Felda tu. Seronoklah kan dapat rumah Felda, dapat tanah rumah, lepas tu dapat kebun, macam-macam keistimewaan dapat. Dan bapa dia ni bekerja sebagai petani dekat Felda tu. Tapi nak jadi cerita sekali lagi lah, waktu pindah dekat Felda tu, Makcik Suhaila ni tengah mengandung anak ketiga. Anak pertama perempuan, kedua perempuan yang nama Masni tu, yang ketiga ni yang harap-harapnya lelaki lah dia kata. Jadi bila pindah kat situ, benda pertama yang mak dengan ayah dia cari adalah siapakah bidan yang akan menyambut kelahiran. Sebab diorang ni keluarga daripada kampung. Walaupun kat situ dah ada klinik kesihatan, klinik desa, bukan klinik kesihatan. Walaupun kat situ dah ada klinik desa, iaitu klinik yang ada dalam Felda, tapi diorang rasa takut-takut nak minta bantuan daripada klinik desa. Keluarga ni lebih selesa kalau minta bantuan daripada bidan. Jadi mengikut mulut-mulut jiran-jiran ni, dia kata, "Engkau Suhaila jangan ambil Makcik Ani, Mak Ani, kau jangan, dia tu membela jembalang, membela polong semua." Jadi jiran-jiran dah beritahu. Jadi Makcik Suhaila ni memang tersemat dalam kepala, jangan ambil Makcik Ani. Tapi dia tak beritahu ke anak dia. Dia tak jangkakan benda ni berlaku kemudiannya berkaitan dengan Mak Ani ni. Dia tak beritahu ke anak dia apa-apa tentang Mak Ani. Cuma dia cakap dengan suami dia, "Bang, saya tak nak Mak Ani jadi bidan saya nak cari orang lain. Mak Leha ke, Mak Som ke, cari orang lain." Jadi suami dia pun jumpalah Mak Leha. Dia mintalah tolong Mak Leha untuk jadikan bidan kepada isteri dia bila si Suhaila ni nak bersalin nanti. Jadi pada satu hari, pada waktu tu, si suami pergi kerja luar. Kalau tak silap abang, dia kena pergi buat kebun di kawasan lain. Sebab Felda tu masih lagi tanamannya belum tinggi, belum tumbuh besar. Diorang tanam getah pada waktu tu, tapi getah masih lagi kecil, tak boleh nak toreh. Jadi diorang kena ambil upah menoreh dekat kawasan lain dan dia akan balik seminggu sekali. Dan pada waktu itulah Makcik Suhaila nak bersalin. Malam, pukul 9 malam pada waktu tu. Perut dia dah sakit gila, dah memang rasa macam nak meletup. Dia kata, dia cakap dengan anak dia yang nama Mazni, "Tolong panggilkan Mak Leha. Mak nak bersalin, dah teruk sangat dan ni perut mak dah nak meletup." Jadi Mazni pergilah malam-malam pukul 9 malam, bawa lampu, tak ada lampu picit, lampu gasolin lah abang rasa. Bawa lah api andang ke apa, pergi rumah Mak Leha untuk beritahu mak dia nak bersalin. Yang ada dekat rumah tu Cik Suhaila dengan anak sulung dia pun perempuan juga buat teman-teman. Jadi Mazni pergilah rumah Mak Leha. Sampai dekat rumah Mak Leha, rupanya Mak Leha sakit. Mak Leha darah tinggi kalau tak silap abang.
ceritanya dah terbaring Mak Leha tak berdaya nak bangun, kena darah tinggi. Jadi si Mazni ni tak tahu nak minta tolong siapa lagi. Dia ikut gerak hati dia. Dia terus dia pergi satu rumah tu. Rumah tu tak berapa jauh sangat daripada rumah Mak Leha ni. Dia ketuk, dia bagi salam, dia cakap boleh tak nak minta tolong mak dia nak bersalin. Dah tak ada Allah Ta'ala kan. Yang diketuk tu adalah rumah Mak Ani. Jadi dekat rumah Mak Ani dia ketuk. Jadi Mak Ani kata, Mak Ani gembira tau, muka dia tersengih-sengih, kata Mazni. Yang cerita kat abang ni Makcik Mazni ni lah. Dia kata Mak Ani tersengih-sengih. Boleh. Makcik boleh tolong. 10 kelahiran pun Makcik boleh tolong. Dia kata. Dia terus siap-siap, dia ikutlah Mazni pergi ke rumah Makcik Suhaila. Sampailah dekat rumah tu, bila masuk terkejut gila Cik Suhaila, sebab yang ada depan dia bukan Mak Leha tapi Mak Ani. Jadi dia pun reda je lah, perut dah sakit kan, dah memulas-mulas nak beranak. Jadi Mak Ani pun buka lah dia bawa kain kuning, ada kemenyan, ada apa-apa lagi, macam-macam peralatan untuk nyambut orang bersalin. Waktu tu dia kata, luaskan kaki. Jadi si Mazni dengan kakak dia dua-dua duduk kat kepala mak dia, temankan mak dia, pegang tangan mak dia. Mak dia dah berpeluh-peluh lah pada waktu tu. Mak Ani pula ada betul-betul kat depan Cik Suhaila. Cik Suhaila dah disediakan dalam posisi nak beranak. Abang tak boleh nak describe, nanti korang boleh bayangkan. Jadi Cik Suhaila pun dah sedia untuk beranak. Waktu Cik Suhaila nak teran je, Mak Ani buat satu tindakan luar biasa. Ditepuknya lantai, "Hai jembalang tanah, bangkitlah, bangunlah, tolonglah Suhaila, dia nak beranak, bangunlah." Korang bayangkan, kalau korang adalah Makcik Suhaila, macam mana keadaan korang masa tu? Huru-hara kan? Waktu tu besar mata Makcik Suhaila. Makcik Suhaila besar, pandang anak sulung dia, pandang Mazni, anak nombor 2 dia. Dia nak buat apa macam mana ni? Tapi Mak Ani terus tepuk lantai, menyeru-nyeru jembalang tanah. Walaupun pada waktu tu jembalang tanah tu tak keluar, tapi dengan keadaan gelap sekeliling dekat luar rumah, menempuk-nempuk lantai, kalau abang yang tengah nak beranak pun huru-hara lah jadinya. Tapi nak buat macam mana? Dah tak ada pilihan lain. Mak Ani pun tepuk lantai sambil menyeru-nyeru jembalang tanah. Yang dia seru jembalang tanah je. Jembalang tanah, bangunlah, bangkitlah. Tapi dia kata, Makcik Mazni cerita, pada waktu tu tiba-tiba dekat hujung kaki mak dia keluar benda berbulu besar dan lidahnya panjang sampai hampir jejak ke lantai. Waktu tu mak dia terkejut, Makcik Suhaila tu lah terkejut, Mazni pun terkejut, si kakak ni pun terkejut, huru-hara dia orang bertiga dan tak tahu nak buat apa. Waktu tu masih lagi Mak Ani menepuk-nepuk lantai, menyeru-nyeru, "Jembalang tanah, bangunlah, tolonglah Suhaila, dia nak beranak, bangunlah, bangkitlah, muncullah." Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah kita semua daripada orang-orang macam ni. Jadi bila nampak aja benda tu ada dekat hujung bilik, tiba-tiba Makcik Suhaila pandang pada dua anak dia, "Ikut mak baca." Itu je yang Makcik Suhaila cakap. Dan Makcik Suhaila terus baca, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan dua-dua anak dia dekat kiri dan kanan dia pegang tangan mak dia, sama-sama baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bacaan tu makin hari makin lama makin kuat. Dan Mak Ani perasan, "Hei, jangan baca. Nanti jembalang tanah tak nak tolong kau. Jangan baca. Senyap. Dia kata macam tu. Tapi Makcik Suhaila makin baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makcik Ani wahara sebab dia takut jembalang yang diseru tadi hilang. Dan benda tu berterusan dan mungkinlah terlalu asyik membaca Allahu Akbar, Allah bagi pertolongan. Makcik Ani dapat melahirkan baby. Dan pada waktu Makcik Ani melahirkan baby, dia orang tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar.
benda berbulu yang ada dalam bilik tu, yang keluar daripada tanah, yang diseru oleh Makcik Ani tu, hilang macam tu aja. Pelik kan? Jadi akhirnya kelahiran tu dapat dibuat dengan sangat baik, dan Makcik Ani waktu tu marah gila, dan Makcik Ani tak tolong pun. Dia terus keluar daripada rumah, dan benda berbulu tu hilang, dan baby tu tak tahulah nak buat macam mana. Mazni panggil jiran. Makcik Mazni ni panggil jiran sebelah, minta jiran sebelah datang tolong, dan akhirnya jiran-jiran datang 2-3 orang tolong Cik Suhaila selesaikan proses kelahiran, potong potong apa, uri, potong balutkan baby. Dan itulah pengalaman luar biasa Makcik Ani ceritakan macam mana dia tolong mak dia untuk handle Makcik Ani sewaktu Makcik Ani panggil jembalang tanah untuk tolong mak dia beranak. Dan kalau abang lah yang jadi Makcik Ani, abang terajang macam abang yang jadi Cik Suhaila, abang terajang Makcik Ani tu. Kau hajar, kau jembalang, kau terajang, ambil kau jembalang, kau punya pasal. Gila kan? Tapi Makcik Ani tu dah meninggal, mengikut cerita Makcik Mazni lah. Mak Ani tu dah meninggal, Cik Suhaila pun dah meninggal. Cik Suhaila dah meninggal, Makcik Ani dah meninggal, Imam Jamal dah meninggal. Al-Fatihah untuk mereka semua. Lepas tu Makcik Mazni dengan kakak dia masih lagi ada. Yang ketiga, adik lelaki dia orang ni masih ada lagi, masih sihat walafiat sampai sekarang. Tapi Cik Suhaila, Al-Fatihah dah meninggal, dan Makcik Ani pun dah meninggal. Dan anak-anak Makcik Ani masih lagi ada. Dan sebab itu abang tak nak beritahu lokasi sebenar cerita kali ni. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita ini menjadi iktibar dan pedoman untuk kita semua. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ni dekat tempat lain. Sebabnya kadang-kadang setiap YouTuber dapat cerita, tuan punya cerita bagi pada YouTuber-YouTuber lain. Dia bagilah, mana tahu salah satu YouTuber ni dapat cerita ni. Dan ni adalah cerita yang abang dapat fresh daripada Makcik Mazni. Memang bukan nama sebenar. Dia minta abang ceritakan secara berdepan-depan. Dia beritahu kat abang. Moga-moga jadi iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.